Macam ni. Ni ke? Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadirat junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada ruh ayah-ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Selawat dan salam Allah ke atasnya dan mereka semua. Wabil khusus, dan dikhususkan kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatu Tauhid, yang dengan pengajian ini semoga kita semua dapat mengambil sebanyak-banyaknya faedah dan manfaat yang telah disusunkan oleh para alim ulama kita, sehinggalah dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan yakin dan beriman itulah Allah selamatkan kita daripada dibakar dalam api nerakanya dan ditempatkan di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pada muka surat 23, I'tiqad Qadariyah.
Satu, dia tulis itu satu, i'tiqad qadariyah kat situ nah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab i'tiqad qadariyah. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Maksudnya, barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan, lagi maka iktikadnya itu dinamakan iktikad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman iktikad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Baik. Ni kita sambung pada pengajian sifat yang ketujuh, iaitu al-qudrah. Qudrah ni ingat balik. Makna al-qudrah itu maknanya Allah yang maha berkuasa. Allah yang bersifat dengan sifat perkuasa, yang maha berkuasa. Jadi dari sudut faham berkuasa ni ada beberapa jenis fahaman. Ini yang kita sebut sebagai fikrah. Fikrah ni maknanya fikiran. Fikiran ni maknanya pemahaman. Dia ni ngaku Islam, tetapi pemahaman dia tu tak kena. Tak betul. Mungkin sebab mengajinya ke salah, ataupun mungkin memang tak mengaji, ataupun tak tahu, jahil kut mana, tak kena. Ataupun mengaji tak nak ikut landasan ilmu betul, ikut kepala otak sendiri. Akhirnya jadilah, itulah yang dinamakan sesat. Kafir ni terus tak beriman. Kafir ngucap tak nak terus, tak ngaku terus Allah Tuhan, tak ngaku terus Nabi Muhammad tu Nabi. Itu jelas-jelas memang totok-totok jelas kafir. Tapi ada satu jenis lagi yang kita kategorikan dia sebagai sesat. Dia ngaku-ngaku Allah tu Tuhan, dia ngaku Rasulullah tu Nabi, utusan Allah, Nabi Muhammad tu utusan Allah. Tapi dalam masa yang sama, dalam dia duk mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia salah faham dari sudut Allah tu macam mana. Sama juga macam zaman kita hari ni namanya Wahabi. Wahabi ni memang dia mengucap dua kalimah syahadah, dan dia bertuhankan Allah, dia bertuhankan dia bernabikan Rasulullah. Dia semayang 5 waktu. Sama. Kalau Syiah lagi pelik, 3 waktu je. Dia semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu, bayar zakat, puasa bulan Ramadan. Mana lengkap? Rukun Islam lengkap, rukun iman lengkap, okey je. Tapi masalah yang berlaku pada fikrahnya, pemikirannya, yakni dia memikirkan bahawa Allah duduk di langit. Situ jadi masalah. Sebab tu dia begini. Alhamdulillah, kita ni memanglah, orang cakap apa, dah beriman. Kita mengucap 2 kalimah syahadah memang sejak lahir dah. Mak ayah kita orang Islam, kita pun Islam lah. Kita sah dah, kita orang beriman. Cuma masalah yang kita kena betulkan buat diri kita, pastikan fikrah kita betul-betul. Fikrah pemahaman kita terhadap agama tu biar betul. Sebab kalau tak betul, itulah namanya sesat. Sebab tu ulama tak berani nak mengatakan Wahabi tu kafir, walaupun ada pandangan yang keras kata kafir.
Kan? Tapi ada beberapa ulama lain, dia kata tak berani nak kata kafir. Sebab dia semayang, dia ngucap. Bukan senang nak jatuhkan kafir pada orang. Tapi sudut pemahaman dia tu sesat. Sebab apa sesat? Sebab faham dia tu tak kena dengan faham yang sepatutnya. Makna sesat ni macam mana? Macam kita jalan salah. Kita nak pergi masjid sini, masjid lama jelai. Kan? Tapi kita pergi lajak terus sampai mana kampung apa tu? Kampung Yaman. Itu. Depan sana. Terus lajak sampai ke sana. Lepas tu tanya, awak aku cari tak jumpa. Memang hang cari tak jumpa sebab hang dah sesat. Makna sesat dia, jalan tu salah. Dia nak pergi masjid, niat dia baik. Bagus dia nak pergi masjid. Tapi jalan tak kena. Dia nak beriman dengan Allah, dia nak beriman dengan Rasulullah, tapi jalan tak kena. Nah, jadi makna nak maksudkan sini, walaupun kita sudah menjadi orang yang beriman, kan, kita dah mengucap kalimah syahadah, apa kita dah semayang, tapi tetap kita dalam bahaya sekiranya kita tidak menuntut ilmu dengan betul-betul. Kerana kalau kita tak menuntut ilmu dengan betul-betul, maka pemahaman kita boleh tersasar. Macam jalan raya tadilah. Betul niat kita dah baik nak pergi ke masjid. Niat tu baik. Tapi kalau dalam perjalanan tu kita tak perhatikan betul-betul jalan tu, tak tengok kanan kiri mana apa semua, kita duk nyembang kat orang ke atau duk berangan entah ingat ke benda lain, tahu-tahu dah terlajak daripada masjid. Cari tak jumpa. Macam tu lah. Macam tu lah orang. Dia bagus dia. Dia beriman dan sebagainya. Tapi dengan sebab pemikiran dia tu tak kena. Akhirnya dia terfikir terlajak. Fikirnya tu tak betul, tak tepat dengan fikiran yang sepatutnya mengikut fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Sebab mereka ngaku-ngaku gak, kami pun ahli sunnah wal jamaah gak. Kok mana ahli sunnah wal jamaah kata Allah di langit? Tak pernah ada. Tak ada seorang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Tuhan di langit. Kalau betul kamu ahli sunnah wal jamaah, kamu tak kata begitu. Ada. Jadi ini sebagai contoh dia nak bawa datang, seperti mana ada orang yang berpegang kepada i'tiqad qadariyah. Dia orang Islam dah, tapi pegangan dia tu qadariyah. Ada. Ini bahaya ni. Jadi kita tengok macam mana yang dikatakan i'tiqad qadariyah. I'tiqad ni maknanya pegangan. Pegangan dia tu, cara dia berpegang terhadap pahaman ilmu dia dengan cara qadariyah. Macam mana cara qadariyah? Dia kata, perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Qadariyah bukan depa mengaku depa qadariyah, orang namakan dia qadariyah. Orang namakan dia atas nama qadariyah. Kenapa dinamakan dia qadariyah? Kerana ambil nisbah kepada sifat mereka itu yang yakin pada kudrat. Kudrat diri sendiri. Macam mana kita tengok? Maksudnya, barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia. Inilah i'tiqad qadariyah, di mana mereka berpegang bahawa semua yang berlaku, apa saja yang jadi, sama ada baik atau tidak baik, semua yang berlaku yang jadi ni adalah semuanya daripada usaha makhluk. Dari usaha makhluk, kemudian dia nak kata tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Maknanya manusia buat, makhluk duk buat ni, Allah tak boleh buat apa-apa dah. Allah boleh tengok je lah. Macam tu. Manusia buat sendiri semua. Pegangan dia begitu. Baik. Dia faham tu begitu. Usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Nampak? Dia kata Allah tak boleh masuk campur. Semuanya manusia buat sendiri. Pandai dia. Kalau jadi baik pun sebab usaha manusia tu. Kalau jadi jahat pun sebab manusia tu juga, bukan sebab Tuhan. Dia nak masukkan begitu. Inilah i'tiqad qadariyah ni.
Tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Lagi maka iktikadnya itu dinamakan iktikad qadariyah. Maka jenis orang yang berfikir begini, kita namakan dia orang ini berpegang kepada iktikad qadariyah. Bukan dia buat persatuan, kata kami persatuan qadariyah, tak ada. Nah, tapi fikrah, pemikiran, sampai hari ni ada orang jenis fikir gitu. Ada. Dia fikirnya tu, dia fikir semua atas kuasa dia, semua dia boleh buat. Siapa-siapa yang pemikiran dia begitu, bermakna dia ni iktikad qadariyah lah. Tak payah nak daftar nama, automatik kalau dia fikir macam ni, maka orang tu jelas iktikadnya qadariyah. Bila iktikad qadariyah bukan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Tu mana dia sudah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang demikian nyatalah pahaman iktikad qadariyah itu, maka jelaslah, nyata-nyata dengan makna jelas. Maka dia kata jelaslah fahaman iktikad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas. Jadi mereka yang berpahaman begini, mereka pegang bahawa manusia boleh memberi bekas. Dalam kata lain, maksud memberi bekas tu manusia ada kuasa. Manusia boleh buat apa dia nak. Dia nak jadi macam ni, jadilah. Dia tak nak jadi macam ni, tak jadilah. Tuhan duk tengok aja, dia kata. Gitu. Tuhan tak boleh buat apa. Pada segala perbuatannya mananya manusia tadi, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala. Tapi dia lapik sikit. Dia kata betul dah, memang manusia buat semua. Cumanya manusia boleh buat tu atas kuasa daripada Allah tak? Allah yang berikan kuasa tu pada manusia, kemudian manusia tu boleh buat dengan kuasa yang Allah bagi tu, manusia boleh buat apa dia nak buat. Tapi Tuhan tak boleh masuk campur. Nampak dia main situ. Dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Okay, jadi macam mana hukum iktikad ni? Kita tengok. Iktikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Iktikad ni salah, kata Syekh. Tak kena dengan sifat manusia tu sendiri. Fitrah manusia tu tak kena. Nah, hal keadaan manusia ni tak kena dengan apa yang mereka pegang. Yakni pegangan bahawa manusia boleh memberi bekas. Manusia ada kuasa untuk buat apa dia nak buat. Bercanggah. Memang bercanggah pun. Tak payah. Bukan ni tak payah ngaji dalam sangat pun. Kita tengok sini pun boleh tahu. Kita tengok diri kita sudah. Kalau ikut manusia, mana ada siapa manusia yang nak kepada benda negatif? Melainkan test COVID lah. Mesti dia nak negatif. Takkan nak positif pun nak. Tapi maksudnya, mana ada manusia nak benda yang arahnya arah negatif? Mana benda yang tak baik, yang tak elok? Rata-rata kita, siapa sini dia nak sakit? Saya kalau boleh nak sakit jantung, Ustaz. Tapi jantung saya tak sakit-sakit. Ada? Mana ada, gila pun. Mana ada orang nak sakit, orang semua nak sihat, tapi sakit tak kita? Dan kalau kata manusia boleh memberi bekas, manusia ada kuasa, kenapa kamu sakit? Buatlah jadi tak sakit. Sebab tu dia kata bercanggah dengan hal keadaan manusia. Orang yang berpegang kepada pegangan iktikad qadariyah ni, tak boleh terima. Tak betul, menyalahi dia kata. Memang macam kita dah kahwin, dapat anak. Kalau ikut hati kita lah, kita nak anak kita macam mana? Mesti nak anak lawa, mata bulat, pipi tembam, dagu belekuk, hidung mancung. Rambut ikal mayang, warna perang-perang sikit, mata biru. Nampak? Nak lawa lah. Pada bahagian muka kita pun sengit dah. Tapi bahagian anak nak lawa. Itu kalau ikut kita. Kan? Kita nak anak kita cerdik, pandai. Nak kalau jawab periksa tu nombor 1 saja. Tapi bila lahir keluar, adakah seperti tepat yang macam kita nak? Tak. Ikut Allah. Kadang-kadang comel, kadang-kadang biasa je. Kadang-kadang pandai, kadang-kadang tak berapa pandai. Ya, ikut Allah. Allah nak tetap macam mana?
Kalau ikut kita semua nak kaya, mana ada orang nak miskin. Tapi kenapa tak boleh jadi kaya kita? Kadang-kadang dah meniaga dah buat itu ini dah, tetap payah agak nak kaya. Dah. Bukan kita yang tentu. Kita tak boleh tentu. Jadi di situ menunjukkan usaha dan ikhtiar makhluk tidak boleh memberi bekas. Maksud tak boleh memberi bekas, maknanya tak boleh mengadakan yang tiada, tak boleh meniadakan yang ada. Barang tak ada nak bagi ada tak boleh. Barang ada nak bagi tak ada tak boleh. Yang boleh hanya Allah. Dan manusia acah buat saja. Kalau jadi pun bukan sebab itu, jadi kerana Allah yang bagi jadi. Dia kebetulan. Kebetulan apa yang kita nak dengan apa yang Allah nak tepat, maka jadi. Tapi kalau apa kita nak tapi Allah tak nak, maka takkan jadi. Walau kita nak tu nak sangat. Ada orang nak sangat jadi Perdana Menteri, tapi Allah kata tak jadi, sampailah tak jadi. Betul tak? Tapi dah senyap dah dia, tak tahu gimana. Kan? Ada. Tak, kena faham ni ilmu. Ada. Inilah namanya kudrat. Tapi kalau pegang dia boleh mengubah takdir dan sebagainya, bagilah. Jadilah i'tiqad qadariyah. Orang gila tak fikir macam ni. Ni. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa. Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai. Nampak dia kata? Canggah dengan sifat manusia. Kalau nak kata manusia ni boleh memberi bekas, manusia boleh buat apa dia nak buat tanpa campur tangan Tuhan. Dan tu kenapa apa yang kamu nak tak tercapai? Kalau betul kamu boleh dapat apa yang kamu nak, patut kamu buat, capailah. Buat, dapatlah. Tak dapat pun. Tu dia kata. Hari ni banyak ni. Kan? Dia ngaji rajin. Lepas tu jawab exam, dapat skor A. Dia ingat dia dapat skor A dengan sebab dia rajin ngaji. I'tiqad qadariyah. Nampak? Tapi kalau dia rajin ngaji, dapat rizak, dia sebut alhamdulillah, Allah yang kurniakan kejayaan padaku. Aku cuba untuk berusaha dan ikhtiar saja. Tapi yang bagi aku kejayaan Allah. Baru ahli sunnah wal jamaah. Tapi ni yakin. Wah. Orang tanya, macam mana hang boleh berjaya? Saya pagi baca buku, petang baca nak. Dia kata sebab saya yakin, sebab saya memang ngaji ni sungguh. Itu jelas mereka adalah i'tiqad qadariyah. Macam adalah orang wawancara. Ada satu orang pakcik, tua dah, berumur dah, lama dah, umur dekat 90 lebih. Macam mana boleh umur panjang? Wartawan tanya. Macam mana jaga boleh sampai umur 90 lebih, badan masih lagi sihat? Saya sentiasa bersenam, saya makan, jaga, tak makan benda-benda yang berbahaya. Jelas orang seperti ini sudah menghampiri qadariyah. Jaga-jaga. Silat-silat bukan menghampiri dah, memang qadariyah sungguh. Habis sesat. Kalau mati sesat macam mana? Sebab tu Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dengan makna Islam tu Islam yang betul-betul tepat. Jangan sampai kona-kona, jangan pergi ke qadariyah lah apalah. Ni patut-patut bila orang tanya, wah, macam mana boleh umur panjang, badan sihat sampai umur 90 lebih? Alhamdulillah, ini kurniaan Allah pada saya. Mungkinlah, saya pun tak pasti, tapi mungkin saya berdoa kepada dia, saya amalkan makanan sunnah, buat macam apa yang Nabi dia buat. Jadi mungkin dari berkat benda tu saya dipanjangkan umur. Alhamdulillah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Betul tak saya cakap ni? Ada tak jenis orang macam ni? Ada tak jenis orang yakin dengan apa dia buat? Tak rosak akidah. Pergi ke masjid, kopiah tak cabut dah atas kepala. Mati sesat. Mati qadariyah. Jangan buat main. Nampak benda ni remeh, nampak benda ni simple. Kalau tak ngaji sungguh-sungguh, habis.
Sebab tu saya cakap dah tadi, kita ngucap dah, kita beriman dah, lahir keluar pada perut mak ayah kita, orang beriman dah, orang Islam dah. Betul, yang tu bahagian kita lepas. Tapi fikrah jaga. Dalam Islam ni, nama dia, payungnya tu Islam, nama besar dia Islam. Tapi dalam Islam pula dia pecah. Betul Nabi kata, dalam Islam akan pecah 73 golongan. Apa maksud Nabi? Dia ngaku Islam dah tu, 73 tu. Semua tu ngaku Islam, tapi mereka fikrah lain-lain. Nabi kata 72 finnar, dalam neraka. Satu sahaja yang masuk syurga, ahli sunnah wal jamaah. Nak masuk kan, nak pecah punya banyak ni, kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Memang kita dah Islam. Sebab tu tengok, semua pakai nama Islam. Islam liberal. Dia kata Islam enggak? Islam sekular. Islam enggak dia ngaku? Syiah pun ngaku Islam, Wahabi ngaku Islam, semua Islam lah ke? Tapi adakah pemahamannya betul? Adakah fikrahnya betul? Sebab tu hari ni orang mengabaikan pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi macam mana kita nak yakin akidah kita ni betul? Saya berani cakap lah, akidah yang betul kita ambil dengan jalan kita mengaji sifat 20. Memanglah sifat 20 tu sebagai jalannya sahaja. Tapi insya-Allah kalau kita ngaji elok-elok jalan ni, kita selamat. Kita akan sampai kepada akidah yang benar. Tapi jalan lain kita khawatir. Mungkin ada jalan yang boleh sampai juga, tapi kita khawatir, takut. Macam jalan nak pergi sini, mungkin banyak boleh ikut dari sana, boleh ikut dari belakang sana. Bila kita tanya orang sini, orang yang pandai dekat kawasan ni, dia memang orang lama sini, mana jalan yang elok saya nak sampai ke Masjid Lama Jelai? Kata yang eloknya jalan Kok Batu Kurau, Pekan Batu Kurau tu lah. Straight aja. Tak, jalan lain ada? Jalan lain ada, tapi aku khawatir. Khawatir kan? Tak khawatir, takut mu sesat, takut mu tak jumpa simpang, takut mu salah masuk lorong. Gitu. Macam tu lah juga. Boleh mungkin jalan cara belajar tauhid yang lain, mungkin juga boleh sampai kepada ma'rifatullah, kita tak nafikan. Tapi khawatir, takut silap, takut tak jumpa simpang dia, tak jumpa lorong dia. Tapi kalau kita mengaji betul-betul sifat 20 ni, pakai kitab lama je, kitab pondok lama je, nak jawi lama gitu je, orang panggil kitab kuning. Tapi kalau kita ngaji betul-betul, faham elok, insya-Allah sampainya elok. Gitu. Dah bahagian ni sekarang mana ada orang nak mengaji? Kalau yang tinggal pun minta maaf cakap lah, geng yang dah berusia, mana bahagian anak muda? Lepas tu kita boleh yakin ke masa depan Islam kita ni akan selamat? Sebab masa depan Islam tergantung kepada anak muda hari ni. Budak-budak muda hari ni. Siapa dia budak muda? Anak-anak kita. Mana pergi anak kita? Mana pergi? Baik lakinya, baik perempuannya. Lepas tu saya nak tanya, yang cuci kuil hari tu, mak rempit ke cuci kuil? Kan? Dah mak pek isap dadah? Tak juga. Dah tu, budak universiti. Patutnya kita faham ni, kita faham budak jahat ni ataupun budak nakal ni mak rempit lah. Kata apa ni tak senonoh punya budak. Kita cakap gitu. Orang isap dadah kita pandang lekeh lah. Memanglah betul. Orang kata sampah masyarakat lah, macam-macam lah. Jangan pandang kat yang tu je. Ni yang mengaji universiti, walaupun nampak rupanya budaknya macam baik, elok, mak ikut peraturan, tapi kalau dia tak mengaji agama, silap-silap daripada baik, terus dilaknat Allah. Jaga-jaga, jangan. Takut-takut kafir terus jadi. Sebab baik-baik ni bukan ukur dengan mata kita. Baik-baik ini ukur dengan pandangan Tuhan, pandangan Allah. Bila kita tegur pasal cuci kuil, dia jawab benda, kami bukan buat benda jahat Ustaz, kami cuma cuci tolong-nolong. Tuhan tak tahu. Dia kata betul niat hang baik nak tolong-nolong, tapi boleh ke dalam agama kita tolong bahagian akidah? Boleh ke tolong agama lain dengan sebab agama? Kalau dengan sebab kemanusiaan, tu lain, tu tak apa. Dia tengok Tok Sami tu lemah kat dalam kuil dia, Tok Sami yang lemah dalam kuil tu, tak boleh keluar, lemah dia dalam tu. Kita pun terjun, pergi ambil Tok Sami, bawa keluar, selamatkan, letak kat darat.
Dah rosak akidah. Itu tak. Sebab kita tolong bukan pasal dia Tok Sami. Kita tolong dia sebab dia manusia. Tak payah kata Tok Sami lemah. Kucing kita tengok lemah pun kita tolong. Padahal dia binatang. Sebab ada peri kemanusiaan. Itu kita tolong menolong dari sudut makhluk. Tak apa. Tolong menolong dari sudut kemanusiaan. Tak apa. Tapi kalau tolong menolong dari sudut keagamaan, tak boleh. Itu break. Itu tak boleh. Tidak ada bertoleransi dalam sudut agama. Nak bertoleransi ni dalam sudut lain, kebangsaan dan sebagainya, kemanusiaan, itu boleh. Kita nak sambut yang tak melibatkan agama boleh. Macam orang jawab tahun baru Cina. Tahun baru Cina tu sambutan bangsa Cina. Jadi bangsa je tak apa. Tapi Deepavali tak boleh. Sebab Deepavali tu agama. Lepas tu kena faham, kena jelas. Mana boleh, mana tak boleh. Itu kena mengaji. Lepas tu terus terang, maknanya saya nak maksudkan sini, hari ni jangan pandang anak kita hebat je dari sudut duniawi. Boleh pakai kereta hebat, rumah besar, gaji hebat, graduate tinggi. Tapi kalau dia zero agama, dia tak tahu ilmu agama, dia lebih hina daripada binatang. Minta maaf cakap, lebih hina daripada binatang. Allah sebut dalam Quran, kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Sebab apa? Sebab teruk-teruk binatang pun lembu lah. Kita ambil contoh lembu. Teruk-teruk lembu pun tak masuk neraka lembu. Mana ada lembu masuk neraka? Binatang nanti di hari akhirat akan kembali menjadi tanah. Manusia hadap lah. Kalau elok, syurga tempatnya. Kalau tak betul, neraka lah dibakarnya. Sehingga kan mereka dalam Quran cerita, bila mereka tengok binatang-binatang kembali jadi tanah, mereka pun menyeru kepada Allah, wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau dulu engkau ciptakan aku jadi binatang. Nescaya aku tak kenalah azab api neraka. Bahkan aku hanya kembali menjadi tanah. Tapi bila kita cakap macam binatang, masa ni dia marah. Tak lagi, dekat akhirat dia sendiri yang kata lebih baik jadi binatang. Hodoh-hodoh lembu pun tak masuk neraka. Dan lagi pula ulama buat perumpamaan. Anjing Ashabul Kahfi, anjing yang ikut geng-geng Ashabul Kahfi masuk gua tu. Anjing tu dapat masuk syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia ikut ahli-ahli syurga. Maka kata ulama, kalau anjing pun boleh masuk syurga, tiba-tiba kita tak dapat masuk syurga, malu kita pada anjing. Mana nak letak muka? Anjing boleh masuk syurga, kita tak masuk. Allah, berat. Sebab tu jangan buat ringan perkara-perkara soal akidah ni, jangan buat ringan. Jadi tak cukup dengan hantar anak kita mengaji bahagian akademik semata. Kalau dia jahil agama, habis, out. Sehebat mana pun dia, tak ada agama, out. Tu. Iktikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Terbantut maknanya terhalang. Apa dia nak buat tak jadi. Dan kata nak buat boleh bagi jadi. Buat bagi jadi, tak jadi. Canlah. Dulu itu kata cocok satu dos untuk bagi virus tu kenal. Dia vaksin ni dia ambil virus yang telah dilemahkan masuk dalam badan kita, supaya bila COVID tu datang, so mana tahulah kita terkena COVID ni jumpa antibody kita dah kenal dah COVID ni, dia pun lawan. Itu dia punya hujah dulu. Okey, tak apa, kita terima. Kita pun nadahlah lengan pergi cocok satu dos. Tiba-tiba dia kata tak cukup kuat, jadi kena tambah dos kedua. Tadi hari tu kata nak bagi dia kenal, takkan tak kenal lagi. Okey, tak apalah, kita layankan. Mungkin kena 2 kali baru kenal sungguh. Takut kali pertama memang tak berapa kenal. Mungkin kita sekali jumpa tak berapa cam. Kali kedua kali jumpa mungkin cam. Mungkinlah macam tu agaknya. Kita pun bukan pandai sangat sains. Dia kata lebay pondok mana reti bab-bab sains. Okey, tak apa, kita layan. Dah lagi lengan. Tiba-tiba ni namanya booster pula. Nak kuatkan ini apa, imuniti lah apa ke benda kita pun tak tahu. Nak bagi kuat lagi dah.
Hari itu kata nak bahagian kenal. Ni yang ketiga pula nak kenal apa pula ni? Macam mana nak buat? Lepas tu bila berlaku kes-kes kesan sampingan, dandan tukar, tak wajib dah. Nak tergantung atas orang tertentu saja. Hari itu bukan main nak paksa, sampai ugut main sejahtera akan berubah balik, tak lengkap kalau tak cucuk 3. Ni apa benda cakap ni? Nak membodoh-bodohkan kita ni. Nak buat keputusan, buatlah keputusan betul-betul. Kejap macam ni, kejap macam ni. Ni apa cerita? Mana yang benar ya? Kamu nak selindung apa benda ni? Ni. Sebab kamu nampak bahawa kamu boleh buat apa yang kamu nak. Kamu buatlah. Cocoklah apa benda kamu nak buat. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jangan pandang kehebatan diri kamu. Jangan ingat kamu tu pandai. Jangan ingat kamu tu cerdik. Kamu mengaji tinggi mana pun, kamu tetap duduk bodoh di bawah nak kemuliaan Allah. Kita kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Kenallah diri ni lemah, maka tunduklah pada Allah. Tadah tangan. Kita usaha dan ikhtiar buat juga, tapi ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Buatlah begitu. Ni ada buat munajat. Nah, bahagian nak minta tolongan Allah ada. Seruan daripada pihak-pihak tertentu ada. Tak habis-habis kita seru ikut SOP, cocok, ikut ni. Tak habis-habis bahagian zahir saja. Bahagian batinnya mana? Bahagian agamanya mana? Bahagian akidahnya mana? Bahagian Tuhan mana? Tak ada Tuhan ke dalam hati kamu? Ni kita jadi ni. Cuba kita fikir. Tuan-tuan sama fikir. Bukan saya nak menghasut, tapi fikir. Kita fikir. Di mana Allah di hati kita? Kita ingat kita pandai sangat. Allah hantar COVID ni halus je tuan-tuan. Halus je. Mata kasar pun tak boleh nampak. Kena pakai mikroskop. Itu pun tak tahu nampak ke tidak. Punya halus Allah hantar tentera Allah ni. Satu dunia bergelimpangan. Satu dunia tak reti nak buat macam mana. Habis ekonomi ranak. Baik negara besar, baik negara kecil. Sama je. Allah nak tunjuk. Kalau betul kamu hebat, kamu selesaikan masalah ni. Panggillah kepakaran kamu, para saintis kamu. Panggil. Yang mengaji sampai PhD 18 kali. Pergi. Nah, universiti hebat. Kata universiti Oxford hebat lah. Panggillah. Mana teknologi kamu? Teknologi laser lah, teknologi apa. Buatlah. Yang kamu kata kamu hebat sangat tu, buat. Selesaikan masalah ni. Aku bukan hantar besar. Aku hantar kecil je. Lainlah kalau aku hantar satu makhluk besar, mungkin kamu tak boleh nak lawan. Ni kecil je. Kecil pun kamu tak boleh lawan. Tiba-tiba kamu tak nak tunduk padaku. Tu. Seolah-olah begitu Allah nak maksudkan. Kenapa kamu sombong sangat kepada Allah? Nak kenal diri kita bahawa kita kerdil di hadapan Allah. Kita rendah di hadapan Allah. Di mana sujud-sujud kamu dalam semayang? Kamu semayang hanya semayang zahirnya saja. Di mana bahagian hatinya tidak sujud kepada Allah, tidak tunduk pada Allah, merendahkan diri pada Allah. Ya Allah, saya tak reti ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ngadulah nasib pada Allah. Kan? Arahkan pihak daripada tertinggi agung sampai rakyat paling bawah. Wajib kita semua bertaubat, istighfar 100 kali sekurang-kurangnya sehari. Buat kempen besar-besaran. Tutup habis barang maksiat. 4D, Magnum, tutup habis, tarik lesen. Ya, kilang-kilang arak diberhentikan serta-merta. InsyaAllah, tak percaya tengoklah. Allah bersihkan. Bukan sakat bersihkan penyakit kita, bersihkan dengan hati-hati kita. Tapi berani nak buat gitu? Tak adalah nak buat. Berapa untung banyak? Arak berapa banyak untung? Judi berapa banyak untung? Tu. Ibarat kata kita cuci kereta dengan air dalam jamban. Air tu dalam jamban tu takung taik. Kita pun cedok buh kat dalam baldi. Orang tanya nak buat benda ni? Aku nak cuci kereta aku, kotor. Dia pun gigi jiruh. Adakah kereta dia semakin bersih? Tak. Sama kotor juga. Malah silat-silat lebih kotor pada tadi. Itu. Hari ni kita buat kerja macam tu. Duk main pusing kat runabout, pusing situ. Tak boleh gimana? Nak selesaikan masalah, tapi tetap buat Allah murka. Bila nak selesai? Bila nak selesai? Saya nak tanya. Bila nak selesai? Sebab yang hantarkan wabak siapa dia? Allah. Yang boleh angkat siapa dia? Allah enggak? Tiba-tiba kita tak nak ikut kata Allah, nak ikut kepala kita enggak? Dan macam mana Allah nak ampunkan? Macam mana Allah nak angkat balik wabak ni? Tak ada dah. Keras kepala, degil, sombong. Apa jadi sombong itu? Sebab dia tak kenal. Tadilah ayat saya sebut. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia.
Lagi mana dia tak kenal diri dia, macam mana dia nak kenal Tuhan dia? Kenal diri maksud macam mana? Kenal bahawa kita lemah, kita rendah, kita hanya hamba. Ya, tengok kataan hamba, apa makna hamba? Lekeh sekali, duduk bawah sekali. Itulah kita tak merasa hebat. Sebab apa hebat? Jawatan, pangkat, gaji, harta. Gilah nak melambung tinggi mana. Macam itulah Fir'aun jadi. Dia sesombong, dia tak nak tunduk. Nabi Musa dah pesan, dia tak nak ikut. Sebab dia nampak jawatan dia, pangkat dia, harta yang dia milik, dia rasa dia hebat. Dan kali Allah benamkan dia di tengah-tengah laut. Gitu senyap seterus, tak boleh nak buat apa. Kata hebat, bangunlah. Kata hebat, bangunlah. Kan? Itu jangan kita sombong dengan Tuhan. Balik tunduk pada Allah. Kiranya manusia, dia kata, ada berkuasa. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian. Nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Ni dia buat contohlah. Dia kata kalau betul lah manusia itu ada kuasa, maka tak akan ada seorang pun manusia yang duduk sengsara. Kalau kita ni ada kuasa, kita akan buat diri kita tak ada sakit, sihat sentiasa, takkan miskin, kaya sentiasa. Tapi jadi begitu ke kita? Tak payah kata kita sakit, doktor pakar sakit. Tengok kat klinik, doktor pun sakit. Ingat doktor sihat sampai ketua. Dah sakit kat dia, ada kat penyakit dia kena. Padahal dia doktor dah tu. Dia ngaji bantuan ubat ni lah, campur ni lah. Lah kali sakit kat dia. Nak menunjukkan siapa bagi sakit tu? Allah. Siapa bagi? Kalau yang bagi sakit Allah dan bagi sihat, takkan manusia. Pelik tak? Yang bagi sakit Allah, tiba-tiba yang bagi sihat doktor. Kok mana jalan terbalik begitu? Patut kalau datang situ, patah balik situ lah. Ni tak datang sini, kodang sini. Tu kata sesat tu. Kita pergi masjid, balik lagi, kita ikut jalan tadi balik, baru sampai rumah. Tak, pergi masjid, lepas balik keluar daripada masjid, pergi warung. Tu tak jadi, tak jumpa rumah. Tu panggil tersesat. Mana rumah aku? Dia tak tahu rumah dia. Macam itulah kita. Kan? Patutnya faham itu. Dah kita tanya, COVID ni macam mana? Dah. Ini Allah lah uji kita dengan penyakit. Okey, boleh terima. Sakit tu Allah bagi. Dah bila bahagian sembuh? Ada yang bahagian sembuh ni usaha kita kerana kita melaksanakan kewajipan vaksin. Kerana ni macam mana ni? Patutnya jawab Allah balik lah. Allah yang bagi sakit, Allah juga yang bagi sembuh. Jadi bila sakit kata, ni Allah uji kita lah dengan kesakitan. Dan bila sembuh, ini juga Allah punya nikmat, Allah yang bagi kita sembuh. Kita cuma usaha saja. Kita pun try je lah cocok ini, try lah makan ubat ini, tapi semuanya Allah lah yang menyembuhkan. Cuba jawab begitu. Lepas tu saya cakap, patut nak jadi menteri, kena pergi ngaji pondok dulu. Syarat jadi menteri kena mengaji pondok kurang-kurang 5 tahun. Patut buat begitu. Barulah cakap dia tu cakap agama. Tak kira lah mau pegang jawatan apa pun, cakap tu ada nama Allah disebut pada bibirnya. Sikit-sikit Allah. Ini Allah lah, ini kerana Allah lah. Betul. Ni tak, ni kerana kita, kerana aku. Macam mana? Nak? Di mana Allah di hati kita? Nampak sangat hebat, hebat sangat ke kita? Kalau betul kita hebat, datang malaikat maut, tepih ada. Saya nak cabar. Kalau betul kita hebat, nak? Kita pandai, kita power. So kalau malaikat maut datang, bu je dia. Pergi balik lah, hambat dia gitu. Boleh? Nak? Jadi jangan kita sombong dengan Allah Ta'ala. Berkuasa sendirian, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara, kata dia. Hidup miskin, sakit, dia kata. Tengok. Kalau betul kita ni ada kuasa, kenapa kita hidup miskin? Patutnya kalau ada kuasa, kita boleh tolaklah miskin tu. Nak sakit, dia kata. Tiada mahu, tiada maju. Tiada maju. Sahkan semuanya. Bahu ni apa ni? Hilang dia punya tulisan. Sahkan semuanya hendak hidup senang lenang. Bahkan ni patutnya ada titik ni. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang. Kalau ikutlah sifat kita manusia, mana ada siapa nak hidup susah?
Semua nak hidup senang lenang, kaya raya dia kata. Tapi kenapa jadi susah agak? Itu menunjukkan kita tak ada kuasa. Kita lemah. Kita tak boleh buat apa. Kita bodoh. Kita lemah. Segala sifat-sifat naqais, kata ulama', sifat-sifat kekurangan letak pada kita. Sifat-sifat kesempurnaan letak pada Tuhan. Barulah itu akidah yang benar. Yang lemah kita, yang hebat Allah. Tapi hari ini manusia mendabik dada dengan kehebatan dia. Yang pandai aku, dia takkan nampak Allah yang bijak. Sebab dia nampak dia bijak. Kan? Yang kuat aku, habis orang dia nak tumbuknya, dia rasa dia kuat. Sebab apa? Sebab dia tak kenal yang maha kuat. Dia tak tahu tu kalau Allah bagi kat dia, kan? Ada kata sebab tak kenal diri. Cuba kita kenal diri. Kita kenal diri kita ni lemah. Diri kita ni tak kerti apa. Barulah kita semuanya kita berhajat pada Allah. Kita buat. Kita ikhtiar. Tapi hajat tu, hati tu nak menuju kepada siapa? Bila kita lemah baru hajat ni, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku habis buat dah ni ya Allah. Tak tahulah ya Allah, Engkau je harapan aku. Barulah. Ni dak rasa semua boleh settle sendiri. Gilah settle nak tengok. Sebab apa? Inilah manusia yang sombong. Jaga-jaga tuan-tuan. Elok-elok dah jadi Islam, terkeluar daripada Islam naya. Kalau orang yang belum Islam masuk Islam, alhamdulillah, ni dah dalam Islam, terkeluar daripada Islam. Allah, berat. Kan? Tu. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, dia kata. Maka pahaman orang Qadariyah ni sudah terkeluar daripada batas kita. Mana batas mana? Sempadan mana? Sempadan ahli sunnah wal jamaah. Mana dia dah terkeluar. Ni dah tak betul, dia kata. Ni dah sesat. Seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Seolah-olah mereka ni tak kenal kuasa Allah. Mereka tak tahu ke Allah maha kuasa. Mereka ingat mereka yang ada kuasa. Ni kata. Gitu. Maka mazhab ini hukumnya fasik, kata ulama. Maka kumpulan ini ulama berhati-hati jugalah. Ulama meletakkan mereka dalam kumpulan fasik. Apa makna fasik? Makna fasik mengekali dosa besar. Orang yang sama taraf, orang fasik ni contohnya orang yang mati berzina, tu fasik ke tu? Mati tak semayang, mati mati minum arak, mati main judi, tu fasik. Termasuk orang yang mati dalam keadaan dia yakin dia ada kuasa, dia ada power. Dia boleh buat apa dia nak buat. Ada, dia sombong. Ada yang cakap bongkak, kalau aku tak turunkan tanda tangan, hampa tak dapat apa. Cakap Allah kudung tangan kamu pun tahu. Kan? Memang tak boleh tanda tangan langsung. Bukan cakap tak boleh tanda tangan, nak suap nasi pun tak boleh. Baru tahu. Jangan sombong. Dia jangan cakap itu, jangan buat sombong itu. Kan? Orang nak minta apa, bantulah, permudahkan. Jangan kita buat leceh, jangan buat kita buat susah. Minta maaf cakap lah, ni kadang-kadang ada setengah masjid. Sini saya tak tahulah, tapi ada setengah masjid tu. Orang tu terlupa bawa pelitup muka. Kadang-kadang terlupa bawa sejadah. Hambat balik. La ilaha illallah. Orang nak pergi masjid tu, kamu hambat balik dengan sebab tu saja. Kamu jawab depan Allah Ta'ala tu. Kamu sombong dengan jawatan kamu sebagai ahli jawatan kuasa. Apa? Kamu hambat orang yang aku dah jemput ke rumah aku, kamu hambat dia balik. Kenapa? Kamu jawab dengan Allah. Jangan buat main benda ni. Kan? Hari ni tak apa bahagian dunia. Bahagian akhirat aku punya. Hang jaga. Aku bagi peluang kat dunia hang nak merasa hang berkuasa lah. Nak rasa berkuasa sangat, ambil lah. Tapi Allah jawab dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kita hari-hari baca. Maliki yaumiddin, Allah kata. Aku raja hari agama nanti. Hari akhirat tu aku raja. Maksud aku raja, siapa pun hang sultan, hang agung, hang Perdana Menteri, hang hakim, hang peguam, tak kira siapa pun hang, aku berkuasa waktu tu. Kalau aku kata umban masuk neraka, masuklah kamu dalam neraka. Tak kisah jawatan kamu tinggi mana pun masa kat dunia dulu. Itu jangan kita sombong. Patutnya kalau begitu orang tu terlupa. Kadang bukan dia sengaja, dia pun tahu ini peraturan, tapi kadang biasalah manusia. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan.
tempat lupa, tempat silat, tempat lalai. Silat-silat adik kita pun kadang-kadang terlupa. Jadi macam mana nak buat? Ada sejadah lebih kat luar ke mana masjid punya sejadah, bagi pinjam lah. Nah, tak apalah ni pakai sejadah ni, tapi lain kali bawa lah. Cakap itu kan senang. Jadi orang tu boleh masuk semayang. Kita beli nak beli berapa kotak, duit masjid banyak, beli pelitup muka, bagi kat dia, nah pakai pelitup muka. Kita kena ikut SOP gini-gini sebab takut nanti penyakit masjid kita bukan kena tutup. Kan senang gitu. Ini buat payah kenapa? Pergi balik. Oh, ya Allah. Kan? Orang yang tak pergi masjid hang tak nak hambat, suruh pergi masjid. Nak. Orang nak pergi masjid hang hambat. Belik. Dajjal pun belik lah kata. Ni siapa Dajjal ni kata? Ini kerjaku dia kata maksudnya. Dia ambil kerjaku. Nak betul tak? Cuba kita fikir. Lepas tu kita fikirkan siapa kita di sisi Allah. Jaga. Maka nyatalah fikiran dan pahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sepadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir. Jadi dia kata ada ulama yang perhaluslah. Dia yelah berat juga nak hukumkan seseorang yang sudah mengucap tu kafir. Kan? Berat. Jadi ada ulama yang dia ambil pandangan yang orang cakap apa rendah sikit, dia kata fasik lah. Mana fasik ni wajib dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, tak apa, selamat dah dia. Tapi ada ulama yang keras, dipanggil syadid, dia punya keputusan dia tu syadid, makna keras, ketat sangat. Maka mereka hukumkan jenis Qadariyah gini kafir terus. Ada. Jadi tapi jangan kita salahkan mana-mana bahagian. Dua-dua betul belaka sebab dua-dua ulama. Cuma dua-dua ni kena ada di dunia ni. Kalau semua ulama kendur je jenis orang cakap apa, ambil pandangan rendah je, orang akan bermain-main dengan agama. Orang akan buat main-main dengan agama ni. Nah, alah dia kata alah semua ulama kata fasik je, dia kata. Fasik nanti kita taubatlah. Nah, dia buat main gitu. Tapi kalau bila ada ulama jenis keras sikit, kafir. Dia terasa ke hati dia, oh Allah kafir berat ni. Tu kena ada yang jenis lembut, kena ada jenis keras. Sebab tu Allah buat sahabat Nabi dua orang yang paling rapat dengan Nabi, seorang lembut, seorang keras. Sayyidina Bakar lembut, Sayyidina Umar keras. Nah, dua-dua dimakamkan sebelah jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tetapi yang apa ni? Yang muktamad dia kata. Mana muktamad yang lebih banyak dipakailah. Ramai ulama berpegang tiada kafir. Cuma ada sesetengah ulama yang kata kafir pada Qadariyah ni. Tapi lebih ramai yang kata tak kafir lah. Kerana berat nak menghukumkan kafir pada seseorang. Tapi nak tampak tidak, kena ajak mereka betulkan balik pahaman dia tu. Tak boleh biar. Kerana pahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Kerana mereka pahamannya itu, yakni pahaman Qadariyah itu mengadakan yang tiada. Dia kata orang Qadariyah berpegang dia boleh mengadakan sesuatu yang tidak ada. Yakni berkata mereka itu, yakni orang Qadariyah itu kata ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Dia pun bening. Dia kata kudrat manusia boleh memberi bekas, tetapi kudrat manusia itu sendiri tak dapat memberi bekas sama sekali. Dia pun tak apa-apa dia punya falsafah dia. Jadi benda dia orang ni makna kata sesat. Jadi muktamadnya ulama kata fasik lah. Tak sampai nak mengatakan kafir, walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan kafir. Dia begitu. Jadi ini malam ni kita mengaji tentang i'tiqad Qadariyah. Tujuan kita mengaji bukan suruh ikut. Tujuan mengaji itu supaya kita berhati-hati jangan sampai diri kita terkena Qadariyah. Macam orang buat seminar dadah, dia pun perkenalkan syabu tu macam mana, siap buat tunjuk lagi. Kan? Dia tunjuk macam ni syabu tuan-tuan, ini heroin, ini apa ecstasy, ini. Tujuan orang tu buat seminar bukan suruh hisap. Lagi balik-balik pergi cari pula. Tu bodoh. Tujuan dia orang buat seminar supaya kenal, jaga.
Kalau terjumpa kat rumah ke, cek anak-anak kita, ni mana datang ni. Contoh macam tu. Sama juga Tok Syekh terang kat kita i'tikad qadariyah bukan suruh ikut, tapi dia terang kat kita supaya kita jaga-jaga. Jangan sampai faham kita jadi macam faham begitu. Kalau jadi faham begitu, qadariyah lah kita, habis rosak kita. Ada kan, walaupun sebut fasik je kata ulama muktamad, tapi jangan anggap ringan. Fasik ni pun teruk dah. Mati berzina tak teruk, mati minum arak tak teruk. Macam tu lah kan. Kemasuk dan dihumban, dicampak dalam neraka tak teruk lagi. Neraka ni tak payah katalah, tak payah kata nak duduk 1000 tahun, saat pun tak berani dah. Tak payah lalu depan dia pun tak boleh, panah kan. Kita tak mau kan. Jadi jangan buat ringan-ringan lah dosa-dosa, barang-barang yang menyesatkan ni jangan kita buat ringan-ringan. Kita kena jaga betul-betul hati ni. Lagi-lagi kita sekarang berada di zaman fitnah. Jaga-jaga, zaman ni terlampau kuat fitnah dia. Bak kata Habib Umar Al-Hafiz, jangan ingat dengan ilmu-mu banyak, Al-Quran kamu hafal banyak, hadis kamu hafal banyak, kitab berjilid-jilid kamu baca. Jangan ingat dengan ilmu-mu banyak mu akan selamat. Belum tentu, sebab yang menyelamatkan kamu bukan ilmu, yang menyelamatkan kamu Allah. Seperti mana kata Habib Umar, setajam mana pun mata kamu ni tak payah pakai spek, memang nampak jauh pun boleh nampak terang elok. Mata kamu elok macam mana pun, tajam macam mana pun, kamu memerlukan lampu, yakni cahaya untuk kamu melihat. Kalau walaupun mata kamu hebat, mata kamu tajam, tutup semua lampu, kamu nampak tak nampak? Tak nampak. Tangan sendiri tak nampak dah, walaupun mata tu hebat. Begitu jugalah kata Habib Umar, setinggi mana pun ilmu kamu, setajam mana pun akal fikiran kamu, IQ kamu hebat, tanpa cahaya daripada Allah, kamu tak akan nampak kebenaran. Jadi mengaji-mengajilah, berilmu, tapi kena munajat pada Allah, minta, ya Allah suluhkan kebenaran padaku. Ni zaman fitnah, zaman kadang-kadang kita kabur, tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Minta petunjuk daripada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku mana yang benar, mana yang salah. Ini zaman kekeliruan. Kita berhajat kepada cahaya Allah, bukan semata-mata dengan ilmu kita. Jangan ingat kemah dengan ilmu kita tu. Jadi cukup sekadar tu, dan kita akan sambung nanti kuliah kita jika diizinkan Allah, yakni pada muka surat 24 pada nombor yang kedua pula, iaitu i'tiqad jabariyah. Tadi i'tiqad qadariyah, ni dia nak terang i'tiqad jabariyah pula. Ada lagi pahaman yang sesat-sesat ni. Ni dia nak terang jabariyah macam mana pula. Nanti kita tengok. Akan datanglah jika diizinkan Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam soal kehidupan kita nanti, insya-Allah. Kemudian sebelum saya mengakhiri majlis ni, kita tutup dengan doa. Suka saya nak sebutkan tentang apa aktiviti yang kita buat di pondok kami ni. Hari ni satu hari bulan kan, esok 2. Esok 2 hari bulan, malam dia tu sudah mula masuk 1 Rejab. Malam esok tarikh kalender Islam dah masuk 1 Rejab. Jadi bila masuk Rejab, kami menjadi tradisi pondok. Cerita ni kita dah cerita lama dah, sebelum ni pun saya kuliah sini pun dah tak tahulah kat setahun ke 2 tahun macam tu. Jadi sebelum ni pun kita dah pernah cerita benda ni. Jadi bila masuk je bulan Rejab, Tok Guru akan arahkan anak-anak murid dia semua pondok dengan tahfiz untuk puasa. Ini sudah menjadi amalan dan tradisi pondok-pondok tua. Pondok-pondok lama memang inilah amalan dia. Kerana apa? Bukan atas fadilat-fadilat tertentu, tidak. Kalau Allah nak bagi, kita terima, tak ada masalah. Adapun tujuan kita buat untuk melatih, training, melatih diri. Melatih sebab kita nak sambut Ramadan. Nak Ramadan tu, contoh macam orang main sukan lari. Takkan hari pertandingan baru nak lari, kremlah kaki. Jadi sebelum hari pertandingan, dia akan berlatih dulu. Dia akan pusing-pusing ke, jogging-jogging ke, ada training. Begitu juga hari pertandingan kita nanti Ramadan. Ramadan tu yang malaikat akan catat betul-betul amalan kita macam mana. Kalau okey lah, tak okey habis skor, gagal lah kita.
Madrasah Ramadan tu yang paling mustahak. Jadi nak pastikan Ramadan kita jalan cantik, elok, steady, dia kena ada training sebelum masuknya Ramadan. Jadi Tok Guru arahkan anak-anak muridnya bulan Rejab dan Syaban puasa sunat. Bukanlah suruh sekaligus puasa sebulan, tidak. Tapi ikutlah, ada kemampuan, kita tak ada kerja-kerja berat kita kena buat, kita puasa. Puasa untuk melatih badan ni, supaya badan ni dah terbiasa berlapar perut. Jadi kalau kita orang cakap jadi lembik pun, mungkin masa ni lah Rejab ni, bau-baulah nak jinak-jinak dengan puasa sunat, lembik lah juga mula-mula. Dah lah kena pula kita puasa, orang lain tak puasa. Orang elok makan ayam depan kita, cabaran dia pun berat, kita pun tahan, sabar. Masuk bulan Syakban, dia dah mula steady sikit. Sebab apa dia steady? Sebab Rejab tadi dia dah buat, dia dah makin okey sikit. Masuk Ramadan, tak ada apa dah. Lapar tu pun tak terasa dah. Akhirnya dia steady dia macam biasa. Jadi tak ada beza antara dia puasa ke tak puasa, sama je. Dia rancak juga buat ibadat begini. Kadang-kadang kalau kita tak buat benda macam ni, tu yang kadang-kadang kita lembik, menyandar. Bila orang tanya, awak ni kan puasa, lemah lah. Sebab tak training. Cuba kalau training, dia tak ada apa, dia biasa macam orang sihat, macam orang cakap apa, tak ada lapar tu tak terasa sangat, sebab benda sudah dilatih pada badan. Yang ni yang Tok Guru ajar ni. Rejab, Syakban dan Ramadan. Kita menyerulah sama-sama, mana tahu kita sama-sama buat, moga-moga ini jadi amalan kita. Kemudiannya bila di pondok dan tahfiz tu berpuasa, time nak berbuka puasa tak sedap lah pula, buka macam tu je, makan gitu je. Jadi kita nak ambil keberkatan dengan buat majlis tahlil sebelum berbuka puasa. Kerana nak ambil keberkatan, kerana ada orang menyebut bahawa waktu berbuka tu antara waktu yang mustajab doa. Jadi kita nak ambil berkat dia. Supaya kita buat tahlil, kita doakan untuk arwah-arwah mak ayah kita, untuk nenek kita ke adik-beradik kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ada. Hari ini mereka tinggalkan kita, esok kita pula ditinggalkan orang. Jadi moga-moga hari ini kita tolong dia. Mana tahu esok-esok bila kita mati pula, anak cucu kita pula buat untuk kita. Harap-harap kita macam itulah. Jadi adalah orang boleh bahagian tolong kita dengan sebab kita tolong orang lain. Jadi kami edarkan nanti di dekat meja niaga ada, yakni borang tahlil macam ni lah. Ni saya punya dah komod dah ni. Borang tahlil. Jadi boleh nak isi nama. Di sini dia ada 5 nombor, tapi tak semesti kena isi 5. Nak isi kurang lagi pun boleh, lebih pun lagi boleh. Lebih lagi bagus. Nak boh 10 ke 20 ke 50 pun tak apa. Tak muat depan, kali belakang. Boh. Nama siapa, nama kawan kita yang dah arwah ke siapa ke, kita nak hadiahkan pada dia, tulis. Tulis nama dia supaya kami dapat bacakan nama dia untuk dikhususkan doa untuk dia. Kemudian ada ringgit Malaysia bawah tu RM, itu untuk bahagian sumbangan. Sumbangan ni nak bagi pun tak apa, tak nak bagi pun tak apa. Nak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Tak wajib pun. Nanti tanya pula, ustaz satu nama berapa ringgit? Tak ada. Kami bukan kira itu. Kami bukan jual amalan. Kami nak buat amal saja. Dan sumbangan tadi tak ada lain. Cuma kami ambil duit tu buat beli makanan juadah berbuka puasa. Tu saja. Jadi bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Kerana ada banyak mana duit yang diberi sumbang, kami gunalah duit tu pergi beli barang. Kalau dapat sumbangan tu lebih sikit, makanan budak-budak tu pun lebih lah sikit, boleh lah buat nasi ayam ke nasi tomato. Tapi kalau dapatnya sikit, beli karipap je lah. Tak apalah, tak kisahlah. Sebab mereka dah dididik begitu, makan apa saja yang ada. Jadi ini sumbangan ni tak ada nak ambil untung apa pun, cuma nak bahagian juadah berbuka puasa pada pelajar-pelajar pondok dan tahfiz yang berpuasa. Manalah tahu kita tak dan nak puasa sebab kita ada kerja banyak, kerja pula berat-berat. Jadi kita pun ambil lah duit sikit kita bagi sumbangan. Walaupun kita tak puasa, tapi kita memberi makan orang yang berpuasa juga besar pahalanya, insya-Allah. Moga-moga jadi amalan jariah di hari akhirat kita nanti. Jadi boleh ambil borang tu nanti dekat meja niaga kat luar sana. Jadi cukup sekarang tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-mogalah kita memberi manfaat dan semakin teguh keyakinan kita dengan Allah
sehinggalah kita nampak Allah, bukan nampak makhluk, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.